Jelas tak suara cikgu? Semua dengar tak? Okey, bagus. Semua jelas. Okey. Untuk hari ni kita akan belajar tentang penyelesaian masalah. Okey, subtopik yang baru, tajuk kecil yang baru dalam tajuk pecahan, perpuluhan dan peratus ni. Ini adalah tajuk yang terakhir untuk topik ni. Mungkin lepas ni awak akan masuk kepada tak silap cikgu, tajuk lepas ini adalah tajuk wang, tak silap cikgu. Okey, ini adalah tajuk terakhir untuk penyelesaian masalah. Okey, siapa kalau yang rujuk buku teks tu boleh buka muka surat 97. Muka surat 97. Siapa yang nak rujuk buku teks boleh buka muka surat 97. Ya, 97. Buku teks, muka surat 97. Okey, penyelesaian masalah. Okey, tanpa pelengah masa lagi, jom kita pergi. Apakah objektif pembelajaran awak pada hari ini? Apakah matlamat awak belajar pada hari ini? Lepas habis kelas ni, apa yang awak akan dapat? Okey, untuk objektif hari ini, selepas habis kelas nanti, okey, pada akhir pembelajaran, awak dapat menyelesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Okey kelas, sebelum cikgu pergi kepada contoh-contoh soalan ataupun contoh-contoh penyelesaian soalan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan penyelesaian masalah ni? Okey, penyelesaian masalah ni, kalau ikutkan sebenarnya, dia adalah perkara-perkara yang banyak melibatkan dalam hidup kita. Okey, dia banyak melibatkan situasi harian. Situasi harian kita. Okey, contohnya macam macam tadi adik Isaac makan coklat. Adik Isaac makan coklat. Okey, ibu dia beli coklat tu 5 bungkus. Adik Isaac hari ni dia dah makan 2. So, tinggal berapa bungkus? Tinggal 3 bungkus, betul. Okey, itu adalah dalam operasi apa? Operasi tolak. Itulah penyelesaian masalah. Dia banyak melibatkan situasi harian awak. Okey, operasi tolak. Okey. Baik. Okey, untuk penyelesaian masalah ni dia banyak. Dia bagi kadang-kadang dia bagi dalam bentuk cerita. Okey, ada dia bagi dalam bentuk jadual. Okey, ada dia bagi dalam bentuk gambar. Okey, banyak. Okay, so kita kena tafsir satu persatu. Kita kena tengok soalan, kita kena tengok apakah situasi yang diberikan. Okey, baik. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan contoh yang pertama. Soalan contoh ni muka surat 97. Okey, penyelesaian masalah dia dekat sini. Dia bagi soalan dalam bentuk, ini apa ni kelas? Yang bawah ni apa ni? Ni kita panggil apa ni? Bagus. Okey, ini kita panggil sebagai jadual. Okey, baik. Kita tengok dulu soalan dia. Kita tengok dulu soalan dia. Cikgu nak cari highlighter. Okey. Santesh, Swilan dan Rokiah mengumpulkan bahan gitar semula. Okey, jadual menunjukkan jisim bahan yang dikumpulkan dalam 3 minggu. Berapakah jumlah jisim bahan yang dikumpulkan itu? Okey, untuk operasi penyelesaian masalah ini, kalau dalam soalan ni nak tahu dia nak cari apa, kebiasaannya kita kena tengok pada hujung ayat soalan. Okey, dekat sini awak tengok dekat sini berapakah? Kalau hujung ayatnya kat sini ada sebelum dekat kita mulakan dengan berapakah ni? Berapakah jumlah jisim bahan yang dikumpulkan itu? Maksudnya jumlah jisim kita dah tahu kat sini operasi tambah. Bagus. Okey, bagus. Operasi tambah. Okey, kita jangan tahu je operasi tambah. Apa sebenarnya dia nak cari? Okey, yang dia nak cari ada dalam jadual. Okey, dalam jadual minggu pertama ada jisim ni apa kelas? Okey, berat sesuatu bahan. Okey. Jisim ni, kita tengok kat sini 1/2. Minggu kedua dia kumpul lagi banyak, dia dapat 4 kilogram.
Minggu ketiga, dia kumpul kurang sedikit daripada minggu kedua. Dia dapat 31/5 kilogram. Okey, baik. Ada 3 orang dekat sini, Santosh, Swilan dan Rokiah. Dia kumpul bahan kita semula. Dia tengok gambar dekat situ. So, dia nak cari apa? Jumlah jisim. Kalau jumlah jisim, maksudnya operasi tambah. Okay, so pertama sekali bila awak dapat soalan penyelesaian masalah ini adalah awak kena keluarkan ayat matematik. Okay, kalau awak dah tahu itu operasi tambah, awak boleh tambah ketiga-tiga terus. Okay, awak boleh tambah ketiga-tiga. So, 1/2 tambah dengan 4 tambah dengan 3, 1/5. Okey, boleh. Ini kita akan dapat ayat matematik. Boleh kelas? Okey, kalau boleh bagus. Okey, baik. So kita boleh selesaikannya. Okey, cikgu cari pen cikgu. Mana pen cikgu? Alright. Okey, kita boleh selesaikan dia. Okey, awak nampak dekat sini, kesemua nombor dekat sini, dekat ayat matematik kita buat ni, okay, mereka mempunyai nombor bulat. Maksudnya nombor bulat, ada pecahan ni, dia ada nombor bercampur. Pecahan yang 3/1/5 ni pun ada nombor bercampur. Sini ada nombor bulat. So, kita tak perlu nak susah diri kita. Kita boleh asingkan sahaja nombor bulat tu. Okay, nombor bulat daripada pecahan bercampur tersebut. Okay. So, kita ambil, kita asingkan dulu. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1/2 tambah 1/5. Okey, kita asingkan dia. Okey, baik. Sekarang kita boleh tambah saja nombor bulat yang kita dah asingkan tu. 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 tambah 3 sama dengan 9. Okey, so 9 tambah 1/2 tambah dengan 1/5. Okey, boleh setakat ni? Boleh, bagus. Okey, sekarang ini adalah nombor bulat. 9 adalah nombor bulat. 1/2 dengan 1/5 nombor pecahan. So, kita tinggalkan dulu nombor bulat ni. Kita selesaikan dulu nombor pecahan ini. Betul? Sebab kita boleh tambah antara satu sama lain. Okey, sekarang saya nak tanya. Boleh ke 1/2 tambah dengan 1/5? Tak boleh. So, apa perlu yang buat sekarang? Darat silang. Okey, kenapa kita nak darat silang? Bagus, bagus. Awak masih ingat lagi, okey? Kita kena darab silang sebab kita nak bagikan penyebut dia sama. Operasi tambah, kalau penyebut tak sama, awak tak boleh buat operasi dia, awak tak boleh tambah. So, kita kena samakan penyebut. Kalau nak samakan penyebut, okey, sekarang awak tengok antara 2 dengan 5, manakah nombor yang paling kecil? 2. So, awak kena fikir sifir 2 dulu. Dalam sifir 2, ada tak jawapan 5? Tak ada. Kalau tak ada, barulah awak buat apa? Darab silang. Okey, darab silang. 2 darab 5 dan 5 darab 2. Bila bawah ni awak darab, atas pun awak kena darab nombor yang sama. Okey. Baik, so sekarang awak akan dapat nombor yang baru untuk pecahan. Okey, so 9 tambah dengan 1 darab 5 sama dengan 5. 2 darab 5 sama dengan 10. Tambah dengan 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 5 sama dengan 10. Okay, so awak boleh tambah dah sekarang nombor pecahan? Boleh. Okay, so 9. So, dia akan jadi 9 tambah 5 tambah 2 berapa? 7. Okay, 10. So, jawapan dia adalah 9, 7/10. Boleh? Okay, so jumlah dia, kita kena letakkan apa? Yes, bagus. Kita kena letakkan unit dia, kg. Okay, itu jawapan dia. Awak jangan lupa unit dia. So, kg. So, ini adalah jawapan untuk soalan yang pertama. Okay, so 97/10. Boleh permudahkan lagi tak 97/10? Ada apa yang sifir dalam sifir ada jawapan 7 dengan jawapan 10? Ada tak? Tak ada. Okay, so ini adalah jawapan dia. 97/10 kg. Boleh faham?
pentingnya penyelesaian masalah ni adalah yang pertama sekali awak kena tahu apakah ayat matematik dia. Yang kat atas ni. Kalau ayat matematik awak tu betul, insya-Allah awak punya jalan kira awak akan jadi betul. Okey, kalau tak berlaku kecuaian. Okey. Baik. Boleh cikgu pergi ke soalan seterusnya? Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 2, muka surat buku teks muka surat 98. Muka surat 98. Okey. Soalan dia berbunyi begini. Sekejap cikgu cari highlighter cikgu dulu. Jumlah ahli Persatuan Sains ialah 140 orang. 3/7 daripada jumlah ahli itu ialah murid tahun 4. Okey. Kita kena apa? Kita kena highlight kan. Okey, jumlah ahli Persatuan Sains ni ada 140 orang. Okey, lepas tu 3/7 murid tahun 4. Okey, 1/2 daripadanya adalah pula murid tahun 5. Okey, kejap ya, cikgu cari highlighter yang terang sikit. Yang ini tahun 5. Hitung beza bilangan ahli antara murid tahun 4 dengan tahun 5. Okey, cikgu nak tahu, dia nak operasi apa ni? Okey, dia nak operasi tolak. Yang tak awak tahu, yang soalan terakhir dia adalah dia nak operasi tolak. Tapi sebelum tu awak kena tahu, awak kena keluarkan isi-isi penting dia. Okey, mulanya Persatuan Sains ni ada 140 orang. Okey, Persatuan Sains ni ada 140 orang. Sekejap ya, cari pen. Okey, Persatuan Sains ni jumlah ahli dia. Okey, bagus. 140 orang. Okey, tahun 4 ada berapa? 3/7 daripada jumlah ahli dia. Kalau awak belajar sebelum ni, kalau daripada operasi, awak pernah belajar tak sebelum ni, tajuk ni? Bagi. Ada kalau awak belajar sebelum ni, soalan dia kalau daripada. Lupa dah? Ya, betul. Darab sebab apa? Pecahan daripada suatu kuantiti yang awak belajar sebelum ni. 3/7 daripada nombor-nombor berapa. 3/7 daripada 1/2 daripada nombor-nombor yang ditetapkan. Kalau macam ni, 3/7 daripada jumlah ahli, maksudnya 3/7 daripada berapa kalau jumlah ahli tadi? 140. So, 3/7 daripada 140. Okey, untuk tahun 5, 1/2 daripada 140. Okey, bagus. Okey, baik. Sekarang kita selesaikan dahulu. Kita cari dahulu tahun 4. Okey, kita cari dahulu tahun 4. Buka pen sekejap warna dia. Kita cari dahulu tahun 4. Macam mana nak dapatkan dia? Okey, kita kira dulu. 3/7 darab dengan 140. Okey, 3/7 darab dengan 140. Okey, baik. Sekarang awak tengok. Okey, yang atas ni kita darab. Yang bawah kita buat apa? Bahagi. Bagus. Okey, so sekarang awak tengok dekat sifar 7. Boleh tak bahagi dengan 140? Ataupun awak nak darab dahulu? Mana lagi senang? Bahagi dulu lagi senang. Okey, sebab apa senang? Sebab apa senang bahagi dulu? Cikgu nampak dah sebab apa senang. Okey, cuba perhatikan dalam sifar 7. Ada tak jawapan 140 dalam sifar 7? Banyak kan? Okey. Tapi awak kena perhatikan juga dekat 140 ni ada sifar. Cuba kita buang sifar tu dulu. Kita tinggalkan sifar dulu. Dalam sifar 7 ada tak jawapan 14? Ada. Darab berapa? Darab 2. Okey. So, 7 ni kita potong. Tinggal 1.
Berapa darab 7 dapat 14? Berapa darab 7 dapat 14? Tadi awak jawab tadi? 2. Okey, so potong 14 ni jadi 2. Sifar ni kita ambil saja, letak dekat sebelah 2. Jadi berapa tu? 20. Kalau tak percaya awak buat 20 darab 7 dapat berapa? 20 darab 7. Kita semak. 20 darab 7 dapat berapa? Sifar darab 7, sifar 2 darab 7, 14. Sama kan jawapan dia? Nampak ini adalah cara kira mudah. Okey, cara kira mudah ataupun cara kira pantas. Okey? Baik. So, sekarang awak akan dapat persamaan yang baru. Okey, bahagi ni dah selesai. So, 3 darab dengan 20. So, 3 darab 20 berapa? Okey, awak abaikan dulu sifar ni. Awak darab dulu 2. 3 darab 2 berapa? 3 darab 2, 6. Sifar ni awak ambil letak dekat sebelah. So, untuk tahun 4, dia ada berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang ni kelas tahun 4? 60. Okey, dah dapat dah tahun 4. Tahun 4, awak dapat 60 orang. Okey, baik. Tak selesai lagi Sebab apa? Kita ada nak kira untuk tahun 5 pula. Okey, tahun 5 pula. Kita buat lagi satu garis kat sini. Kita kira pula tahun 5. Tahun 5. Okey, baik. Kita ambil dia punya ayat matematik. Tahun 5, 1/2 daripada 140. Okey, 1/2 daripada 140. Okey. Boleh kita kira? Okey. Dalam sifir 2, ada tak jawapan 140? Tadi ada orang cakap tadi. Yang atas darab, yang bawah bahagi. Bagus. Awak ingat yang ni. Okey. Dalam sifir 2, ada tak jawapan 140 yang awak hafal sekarang ni? Ada tak dalam sifir 2? Tak ada. Okey, kita buang dulu sifar. Benda ni berguna kalau dia ada sifar di hujung sekali Okey, kita tinggalkan dulu sifar. Dalam sifir 2 ada tak jawapan 14? 2 darab 7, 14. Okey, so 2 darab 7, 14. 1 darab 2, 1 darab 2, 2. Berapa darab 2 dapat 14? 7 darab 2. So 7 dekat sini. So sifar ni ada dekat sini betul? Kita ambil, kita letak je dekat sini 7. Okey, so jadi berapa jawapan dekat sini? 1 darab 70 sama dengan 70. So, dapat dah jawapan dekat sini, 70. So, untuk tahun 5, awak akan dapat, ya Allah. Untuk tahun 5 yang awak akan dapat, 70. Okey. So, tahun 5, 70. Ni tahun 4 ni tertinggal ni. Cuba tambah kat sini. Okey, tahun 4, 60. So, sekarang, soalan terakhir dia apa dia suruh buat? Sengit. Okey, bagus Asfar, bagus Akil. Okey, beza. So, beza operasi tolak. Jangan lupa. Okey, so kita tolak 4 dengan 5. So, tahun 5 besar, kita ambil lah tahun 5 di hadapan. So, 70 tolak dengan 60. Sama dengan berapa? Nak kena buat bentuk lazim juga ke? Tak payah. So, jawapan dia 10. Okey, so beza tahun 4 dengan tahun 5 adalah 10. Okey, baik. Ini jawapan dia. Okey, jawab 10 saja pun tak apa. Okey, cikgu faham. Senang ke susah? Dia macam easy tapi dia banyak jalan kerja, betul? Okey, pentingnya awak faham soalan dia, situasi soalan dia. Kalau awak tak faham, awak main tolak je. 3/7 awak tolak je 1/2 tadi. Betul tak? Okey, kena faham Kena faham soalan dia, kena baca soalan dia betul-betul, awak kena tafsir soalan tu. Awak kena cari kata kunci soalan tersebut. Boleh faham yang ini? Boleh cikgu proceed? Boleh cikgu teruskan? Okey.
Baik, soalan nombor 3. Okey. Kat sini dia dah bagi siap-siap jadual. Okey, kita baca soalan dia. Jadual menunjukkan jarak pergerakan 3 buah kereta belon yang dibina daripada bahan terbuang. Okey, ini ada kereta. Kereta tu dibina daripada bahan terbuang. Kereta belon tu. Hitung beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan kereta Einstein. Dia ada 2 kereta. Dia ada 3 kereta. Tapi dia nak kira 2 kereta ni. Okey. Tetapi awak kena tengok dulu jadual dia. Okey, jadual nama kereta Einstein. Einstein ni 2.15 meter jarak pergerakan dia. Pythagoras 1.15 meter lebih daripada Newton. Newton ni dia punya jarak dia 3.1 meter. So sekarang ni antara ketiga-tiga kereta ni, manakah kereta yang awak tak tahu berapa bilangan jarak dia? Pythagoras. Okey, Pythagoras ni awak tak tahu lagi jarak dia sebab dia bukan jarak yang sebenar dia bagi tahu. Dia bagi tahu jarak kat sini adalah 1.15 meter lebih daripada Newton. Okey, kita tengok balik soalan. Soalan nak apa? Dia nak beza operasi apa, kelas? Bagus, operasi tolak. Okey, jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan kereta Einstein. So, awak tengok kat sini, so awak bulatkan terus. Awak tengok. Awak bulatkan terus. Supaya awak tak terkeliru. Okey, nampak? 2 kereta ni dia nak. Okey, awak tengok. Sekarang awak dah tahu. Pythagoras, Newton awak dah tahu. 3.1 meter. Awak dah tahu. Pythagoras, awak tahu tak? Tak tahu. Okey, untuk dapatkan Pythagoras. Okey, untuk dapatkan Pythagoras. Macam mana? Dia cakap 1.15 meter lebih daripada Newton. Okey, so awak kena tambah dengan Newton. So, 1.15 meter tambah dengan 3.1 meter. Okey, lepas tu barulah awak tolak dengan 3.1 meter. So, ayat matematik dia awak dah dapat 1.1 meter tambah dengan 3.1 meter tolak dengan apa? 2.15 meter. Bagus. Okey, inilah ayat matematik yang awak dapat awak cari. So, kita boleh selesaikan dahulu. Kita selesaikan dahulu yang pertama. Tambah dahulu kita selesaikan. Okey, so kita ambil yang ini. Okey, kita selesaikan tambah dahulu. Mana pula ink tadi? Tadi ink warna merah. Okey. Okey, so 1.15 meter tambah dengan 3 ni macam mana, kelas? 3 ni macam ni ke? Sebab apa? Sebab apa tak? Kenapa ni? Okey, bagus. Sebab kena sama titik dia, Adam fikir kata. Okey. Kita kena selari. Yang ramai kita cakap, kita kena selari. Bagus ayat awak. Kita kena selari. Okey, bagus. Awak gunakan perkataan yang betul. Kita kena selarikan dia punya titik perpuluhan. So, 3.1 meter. Yang belakang ni, kita buat apa? Tambah saja sifar. Okey, walaupun dia operasi tambah. So, kita boleh selesaikan tak bentuk lazim ni? Bagus. Okey, so kita selesaikan. 5 tambah sifar. 5. Tu tambah 1. 2. Titik perpuluhan jangan lupa. 1 tambah 3. 4. Kat sini bahaya ramai yang lupa titik perpuluhan. Waktu cikgu bagi tugasan dari tu. Okey. Okey, baik. Seterusnya, apa yang kita buat dengan 4.25 meter ni? Nampak? Okey, kita kena tolak dengan 2.15 meter. Okey, 4.25 meter tolak dengan 2.15 meter. Okey, so 5 tolak 5 sama dengan
Okey, sama dengan sifar. 2 tolak 1 sama dengan 1. Titik perpuluhan jangan lupa, kalau boleh letak, letak dulu. 4 tolak 2 sama dengan 2. So, jawapan dia adalah 2.1 sifar meter. Ataupun awak boleh tukar, awak boleh letak 2.1 meter saja. Sifar tak perlu letak pun tidak apa. Okey, itulah jawapan dia. Boleh? Senang? Senang, Okey, kalau senang, cikgu pergi ke soalan seterusnya. Cikgu kena salin ke? Tak perlu hafal, tak perlu. Tengok je dulu. Nanti awak akan buat latihan dia. Latihan dia ke situ awak kena buat. Tak perlu hafal, tak perlu salin. Alright. Okey, boleh cikgu pergi kepada slide seterusnya? Alright. Okey, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Bersempena dengan Hari Sukan, pasukan Rumah Hijau perlu menyiapkan 8 helai bendera yang sama saiz. Okey, nampak? Awak dah kena bayangkan dekat sini, Awak dah kena bayangkan dekat sini, ada pasukan Rumah Hijau, dia kena siapkan 8 helai bendera yang sama saiz. Bendera dia tu yang petak tu kena sama saiz. Okey, jumlah panjang kain, okey, dia ada kain yang besar. Okey, jumlah panjang kain yang digunakan ialah 14.96 meter. Dia ada 14.96 meter kain yang besar. Daripada kain yang besar tu, dia nak buat apa? Berapakah panjang kain bagi sehelai bendera? Daripada kain yang besar tu, 14.96 meter tu, dia nak jadikan 8 bendera. Okey. Tetapi apakah yang soalan nak? Dia nak panjang kain bagi sehelai bendera. Nampak? Cikgu pernah cerita dekat sini, kalau soalan daripada banyak-banyak, tiba-tiba dia nak satu je. Itu operasi apa? Bagus. Operasi bahagi. Ataupun awak boleh buat, apa dia? Awak boleh buat gambar rajah. Okey, awak ada kain. Kain dia ni panjang dia berapa tadi? Berapa panjang dia? Okey, 14.96 meter. Ini kain yang panjang ni. Okey, dia nak berapa helai bendera? Berapa helai bendera? 8. Okey. So, cikgu dah bahagikan 8 dekat sini. Ini satu bendera, ini bendera kedua, bendera ketiga, bendera keempat, bendera kelima, bendera keenam, bendera ketujuh, bendera ke-8. Okey. Soalan dia nak apa? Dia nak panjang untuk sehelai bendera saja. Pendek ni ya. Berapa panjang dia? Okey. 1 meter. Awak kena buat apa? Awak kena bahagi. So, ayat matematik dia akan jadi 14.96 meter bahagi dengan berapa? 8. Bagus. Okey, bahagi dengan 8. Okey, baik. So, sekarang awak dah boleh fikir-fikirkan sifir 8. Ataupun cikgu nak kena tulis? Oh, ingat Okey, so cikgu tulis dulu untuk rujukan. 8, siapa pula sifar. 1 darab 8. 8. 2 darab 8. 16. Lalu kita recall 3 darab 8. 4 darab 8. 5 darab 8. 6 darab 8. Bagus. 7 darab 8. Bagus. Cikgu sambung sebelah 8 darab 8. Bagus. 9 darab 8. Okey, bagus. Okey, ini adalah sifir 8. So, sekarang awak boleh buat operasi bahagi. Okey, baik. Kita buatlah operasi bahagi. Okey. Cikgu nak padam ni kejap kat sini.
Sebab dia dah mengganggu ruang cikgu. Okey. 14.96 bahagi dengan 8. Okey, 14.96 bahagi dengan 8. Okey, boleh kita selesaikan? Okey, so kita ambil mula-mula sekali. Kita ambil daripada depan ke kita ambil daripada belakang? Operasi bahagi. Depan. Bagus. Okey, so 1 bahagi dengan 8. Boleh? Dalam sifir 8, ada tak jawapan 1? Tak ada. Yang paling hampir? Kosong. Okey, kita letaklah kosong. Darab 8 sama dengan kosong. 1. Sama je kalau awak ambil, terus 14. Sama je. Okey, tak ada masalah. Okey, kalau awak nak buat macam ni boleh. Awak nak terus ambil 14 pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Ya, bagus. Awak jimat masa kalau awak ambil terus 14. Bagus. Betul-betul tu. Okey, so 14 bahagi 8 dalam sifir 8. Ada tak jawapan 14? Tak ada. Yang paling hampir? Jawapan. 8. 16 ni boleh tak? Kenapa tak boleh? Sebab dah lebih daripada 14. So, kita ambil 8. Okey, so 8. Berapa darab 8? Dapat 8. Okey, 1. 1 tu nak tulis atas 1 ke atas 4? Atas 4. Sebab apa? Kita dah ambil 2 nombor, 14. So, kita kena letak ke atas 4. Darab 8 sama dengan 8. Operasi tolak. 4 tolak 8? Tak boleh. 14 tolak 8? Berapa? Pinjam sebelah. Kalau awak pinjam sebelah, boleh juga sama je. Awak potong, kosong, jadi 14 juga. Okey. Okey. Dia nak cepat ni, kalau kita buat kertas 1, kita nak cepat ni. Oh, ni ada 1 je. So, kita terus ambil. Berapa? 6. Okey, bagus. 6. Okey, dah selesai? Yang ni, okey, kita ambil sebelah pula. Okey, sebelah kita bawa turun. Letak 9. Jadi 69. Dalam sifir 8, ada tak jawapan 69? Yang paling hampir dan rendah? 64. Okey, 64. Berapa darab 8 dapat 64? 8. Nak tulis atas mana 8? Atas 9. Bagus. 8 darab 8 sama dengan 64. Operasi tolak. 9 tolak 4 sama dengan 5. Bagus. 6 tolak 6? Titik dah. Kosong Okey, dah selesai yang 9 ni? Dah. Okey, so kita bawa turun. 6. Jadi berapa? 56. Dalam sifir 8 ada tak jawapan 56? Ada sini. Berapa darab 8 dapat 7. Okey, so 7 darab 8 sama dengan 56. Operasi tolak. 6 tolak 6? 5 tolak 5? Titik. So, ni jangan lupa titik perpuluhan. So, jawapan dia adalah 1.87 apa? Meter. Okey. So, ini adalah jawapan dia. So, boleh tulis jawapan dia dekat sini. 1.87 meter. Okey. Senang. Cikgu, maaf tadi tak ada internet. Okey, tak apa kau tak apa. Cikgu faham. Okey. Boleh tak yang ni? Senang ke susah? Senang je. Kalau awak tahu itu operasi apa, awak boleh keluarkan ayat matematik. InsyaAllah jalan kerja awak jadi senang. Okey? Baik, boleh cikgu teruskan kepada soalan seterusnya? Boleh. Okey, baik. Ini dia. Okey, kelab matematik menerima sumbangan sebanyak RM280. Okey. Kelab ni dia dapat RM280 ni daripada seseorang. Awak dah boleh bayangkan. Okey, ada orang derma kat kelab matematik ni. Okey. RM70 digunakan untuk beli barang tanaman matematik. Untuk beri barang taman matematik. Dia ada taman matematik. Macam tu taman dia, nampak tu ada nombor-nombor, dia ada kerusi apa semua tu, ada papan sifir. Okey, kira peratusan wang yang digunakan. Sekarang ni dia nak apa? Tolak. Tengok balik semula.
Okey, dia ada dalam akaun, dalam kelab matematik dia dapat sumbangan sebanyak RM280. Sebanyak RM280. Okey. RM70 digunakan untuk beli barang. Beli barang sama matematik. Tapi soalan yang last kali dia nak apa? Kira peratusan wang yang digunakan. Ah. Macam mana cara kita ayat matematik dia? Sekarang ni dia nak apa yang last kali? Kira apa? Dia nak kira apa tu? Apa tadi siapa cakap dia? Akil Kamil eh? Dia part ni. Yang ini. Dia nak kira peratus. Peratus wang yang digunakan. Wang yang digunakan berapa ringgit? RM70. Jumlah yang ada dalam tabung matematik berapa ringgit? 280. Okay, kita tulis Wang yang digunakan, RM70. Wang yang jumlah yang ada dalam tabung, jumlah tabung, okey, tabung matematik lah, okey. Ada RM280. So kita nak kira peratus. Okey, jumlah yang digunakan adalah per dengan jumlah tabung dan kita darab dengan berapa? Bagus, kita darab dengan 100 ataupun 100%. So ayat matematik dia akan jadi macam ni. Okey, so 70 per 280 darab dengan 100%. Boleh? Boleh. Macam pasrah bunyi boleh tu. Okey. So sekarang kita boleh selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? Okey, yang pertama. Okey, bagus. Yang tu awak ingat. Yang atas kita darab. Yang bawah kita bahagi. Okey, pertama sekali kita tengok. Dekat bahagi tu ada tak sifar? Ada. Kalau ada, kita buat apa? Potong satu, dekat atas ni kita potong satu. Kalau kita potong bawah ni, kita potong atas satu. Itu kita buat bahagi cepat, bahagi pantas. Okey, so sekarang awak akan dapat persamaan yang baru. 70 per 28 darab dengan 10. Okey, so sekarang ni atas ni kita darab, bawah kita bahagi. So kita darab 70 darab 10 berapa? Okey, ataupun awak tinggalkan kosong dekat 10 ni. 70 darab 1 berapa? 70 darab 1 berapa? 70. Sifar ni terus awak letak dekat belakang. Dia akan jadi berapa? 700. Bahagi dengan 28. Okey, sekarang boleh bagi dengan 28. Okey, so 700 bahagi dengan 28. Okey, sekarang ya Allah cikgu, sifir 28. Saya mana hafal cikgu? Saya tak tahu pun sifir 28 ni macam mana. Apa ni cikgu? Awak cikgu ni suka menyusahkan hidup saya lah. Betul tak? Okey. Okey, so sekarang apa boleh kita buat kalau kita tak tahu sifir 28? Kita buatlah sifir 28. Tapi awak hafal kan sifir 2 dan juga sifir 8. So sifir 2 dulu kita buat. Okey, sifar darab 2 berapa? Sifar. 1 darab 2. 2 darab 2. 3 darab 2. 4 darab 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 2. Okey, baik. Ini sifir 2. Sifir 8. Siapa ajak cikgu nak tukar warna, color dia. Oh, nampak meriah sikit. Kejap ya. Mana pula warna ni? Okey. Sifar 8. Siapa jawab 8 tu siap dia. Okey, sifar 8. Sifar 18. 28. 38. 48. 48.
48. 48. 32 bro. Okay, 58. 40. 68. 48. 78. 88. 98. 72. Okey, so sekarang barulah kita keluarkan sifir 28. Okey, sifir 28. Sifar 28. Sifar dengan sifar jadi berapa? Sifar. 1 28. 2 8 bergabung jadi berapa? 28. 2 darab 8. 4. Okey, 6 ni kita ambil tak belakang. 4 tambah 1 sama dengan 5. Okey, 3 darab 8. 4 ni 4 belakang ni kita ambil letak kat belakang. 6 tambah 2 berapa? 8. Okey. 4 darab 28. Okey, 2 di belakang ni kita ambil, kita letak dulu. 8 tambah 3 berapa? 112. Okey. 5 darab 8. Sifar dekat belakang ni kita ambil letak sifar. 10 tambah 4 berapa? 14. Okey, jadi 140. Okey, 6 darab 28. 8 ni kita ambil letak kat belakang. Okey, 12 tambah 4 dapat berapa? Okey, 16. Jadi 168. 7 darab 28. 6 ni kita ambil letak belakang. 14 tambah 5 berapa? 19. Okey, 8 darab 28. 4 dekat belakang ni kita letak dulu dekat belakang ni. So, 16 tambah dengan 6 berapa? Okey, 22 jadi 224. Okey, betul? Okey, 9 darab 28 sama dengan, letak 2 dekat belakang ni, 18 tambah 7 berapa? Okey, ini adalah sifir 28. Awak dah belajar apa nama kaedah ni? Kaedah apa ni? Awak ingat tak? Dah tak ingat dah. Ya. Siapa tu jawab tadi tu? Okey, Ryan. Okey, kaedah tertulang. Okey, awak dah ingat Ingat, kalau dapat sifir besar ni jangan takut. Okey, awak takut dekat Allah je. Okey, sifir besar ni, Allah senang je. Okey, awak boleh buat kaedah tertulang. Okey, baik. Dah dapat sifir 28. Awak boleh bahagi? Boleh. Okey, mari kita bahagi bersama-sama. Okey, mula daripada mana? Daripada belakang ke daripada depan? Daripada belakang ke daripada depan? Daripada depan. Okey, kejap ya. Okey. 7 bahagi 28. Boleh? Dalam sifir 8, dalam sifir 28 ada tak jawapan 7? Tak ada. Okey. So, kita terus ambil je lah kawan dia sebelah ni Okey. So, 70 bagi 28. Dalam sifir 28 ada tak jawapan 70? Tak ada. Yang paling hampir? 56 ni paling hampir. 56. Kenapa 84 tak boleh? Sebab dia lagi besar daripada 70. So, 56 ni berapa? Sifar 1. Apa pula 3? 2. So, 2. 2 darab dengan 28 sama dengan 56. Okey, operasi. Tolak. Sifar tolak 6. Tak boleh. So, kita buat apa? Panggil member. Okey, so panggil member. Tinggal 6. Tinggal 10. 10 tolak 6. 4. 6 tolak 5. 1. Dah selesai betul yang ni? Dah selesai? Okey, so bawa turun jadi 140. So, dalam sifir 28, ada tak jawapan 140? Ada ni. Okey, kita kira berapa ni? Sifar 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, berapa darab 28 dapat 140? 5. So, 5 darab 28 dapat 140. Operasi tolak. Sifar, sifar, sifar. So, jawapan dia 25. So, untuk peratusan ini adalah 25%. Allah. Sekejap ya, cikgu tukar ni. Ini adalah tulisan orang dewasa.
Okey, 25%. So, peratusan yang orang diguna daripada tabung matematik itu adalah 25%. Boleh? Senang? Ya ke? Bolehlah, bolehlah, bolehlah. Bolehlah. Okey? Okey, tak apa. Matematik adalah berkaitan dengan latihan. Okey, banyak latihan awak buat, semakin mahirlah awak. Okey, so awak boleh buka muka surat 101. Okey, dengar dulu. Okey, nampak macam banyak, sebenarnya sikit je. Okey, buku teks. Okey, ya saya. Tu, tulis situ 101. Fire lagi apa tu? Okey, buka pelatihan buku teks muka surat 101 bahagian uji diri. Okey, buat dalam buku matematik 1 ataupun matematik 2. Ada kelonggaran untuk awak. Okey, kadang-kadang dekat kawasan awak tu kedai buku tak buka, betul? Okey, kalau awak ada buku matematik 1 kat rumah, buat je. Kalau matematik 2 tu nak habis, buat dalam matematik 1. Tapi kalau tak ada dua-dua tu, awak carilah buku lain. Tak ada masalah. Okey, janji buku, bukan kertas dia, sebab kertas akan hilang. Tak kisahlah kalau buku tu garis 1 ke, buat je lah dulu. Okey, sebab kita dalam keadaan pandemik. Okey. Terus buat ayat matematik dan jalan pengiraan. Maksudnya dekat sini, tak perlu salin soalan. Tak perlu salin soalan. Tidak, aku tulis kat sini, tidak perlu salin soalan. Tulis dekat situ. Maksudnya awak baca soalan tu, awak terus tulis ayat matematik dia apa. Okay, cikgu tulis tu 2 kali, cikgu tulis tu. 1 dengan 2. Kalau salin soalan lagi tu, tak apalah, cikgu bersyukur je lah. Okay. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat Google Classroom. Okay, boleh? Ada soalan? Ada tak soalan tentang pembelajaran hari ni? Cikgu mana tak faham, ada tak? Okay, kalau awak banyak yang tak faham tu mungkin sebab soalan penyelesaian masalah ni dia kadang-kadang dia very tricky. Orang panggil dia macam dia cuba memerangkap awak. Awak kena baca soalan betul-betul. Awak kena cari kata kunci soalan betul-betul. Okay? Yes, saya. Ya, Nur Ryan. Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Okay, matematik pagi hari Khamis. Boleh buat sekarang siapa nak buat, tapi ada 5 minit saja lagi. Tak ada masalah. Kalau nak boleh beredar sebab takut lepas ni awak nak bersedia untuk kelas selepas ini. Lepas ni kelas apa? Tak tahu. Okey, sains. Okey, sains Awak boleh, siapa nak beredar boleh beredar untuk pergi sarapan ke apa, tak ada masalah. Yang penting nanti buat je latihan ni Okey, ambil masa. Okey, terima kasih kelas kepada semua kelas, kepada anak-anak cikgu.